Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Good morning everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Okay, semalam pagi semalam kita cerita pasal apa benda yang kata-kata Muhammad Ali kepada anak perempuan dia, Yasmin, mengenai setiap satu makhluk di dunia ini yang Allah ciptakan, tak kira besar-besar, sebesar-besar hingga sekecil-kecil kuman, segalanya mempunyai fungsinya di dalam muka bumi ini. Dan semalam saya berkenaan relate perkara tu dengan gardening yang saya buat selama ni. Segala benda yang ada dekat dalam kebun kita ataupun garden kita ni, setiap satunya ada fungsi dia masing-masing. Walaupun lalang sekalipun, lalang, rumput, serangga, perosak, semua itu ada manfaat dia di dalam kebun kita. Itu ada orang mesej, orang tanya, lalang apa fungsi dia kat dalam garden kita ni? Lalang ni kita tengok menyemak je kan, bagi merosakkan je. Dia sebenarnya lalang ni pun ada fungsi dia dekat dalam ekosistem garden kita ni, iaitu yang paling mudah sekali kita, fungsi dia yang kita tahu, dia tolong pegang tanah lah. Jadi itu semua kita tahu lah. Kalau dekat cerun bukit tu, kalau tak ada rumput, jadi cerun bukit tu dia akan prone kepada masalah hakisan tanah, ya. Itu semua kita semua tahu. Jadi cerun bukit yang tak ada rumput, tak ada lalang tu, jadi dia senang nak jadi tanah runtuh. Jadi itu salah satu yang paling simple yang kita selalu boleh nampak. Dia tolong pegang tanah untuk mengelakkan daripada terhakis. Dan dengan adanya rumput-rumput ni, rumput tu termasuk lalang lah, yang seperti saya cakap semalam tu, dia membantu bagi tanah tu lebih sejuk, ya, terutama sekali pada musim panas. Sekarang kita dah nak masuk musim panas lah ni. Dekat tempat saya ni 2-3 hari dah tak hujan, hari-hari setiap petang panas sangat-sangat, ya. Jadi bila ada rumput di permukaan tanah tu, bila ada rumput yang tumbuh daripada tanah tu, dia akan membantu menyejukkan tanah itu. Bila tanah tu sejuk, jadi makhluk-makhluk lain pula dekat dalam tanah tu dia lebih mudah untuk hidup. Macam contohnya cacing kalau dekat dalam tanah, kalau tak ada cacing memang masalah besar lah. Kita tak boleh nak tanam apa dah. Cacing tu salah satu makhluk yang paling penting di dalam ekosistem kebun kita, ekosistem garden kita. Jadi bila tanah tu terlalu panas, jadi cacing pun susah nak hidup. Dia tak boleh nak hidup. Kalau dia hidup pun dia akan masuk lebih dalam lagi ke dalam tanah tu. Dekat permukaan tu tak ada, jadi tanah tu jadi tak subur, tanah tu jadi terlalu keras. Jadi bila adanya kehadiran rumput-rumput ni, dia akan membantu menyejukkan tanah dan menggalakkan pembiakan makhluk-makhluk halus lain, terutamanya cacing. Jadi itu antara fungsi lalang ataupun rumput dekat dalam garden kita tu, ekosistem garden kita tu. Jadi, tapi orang kata kalau terlalu banyak sangat rumput lalang ni, dia jadi semak sangat. Macam mana kita nak tanam benda lain? Ya, memang betul. Jadi sebaik-baiknya kita yang mana yang lebih-lebih tu kita buang lah, jangan nak simpan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita potong, kita trim lah. Macam kita potong rambut, kita trim, jangan bagi panjang sangat. Jadi asal ada sikit-sikit pun cukup lah, jadilah, ya. Jadi itu kepentingan dia, itu kepentingan rumput dekat atas tanah kita, dekat ekosistem tadi kita. Oh, apa dia? Hai Daddy. Oh, hai, bangun dah? Bangun dah? Oh. Ayo main adik. Bangun tidur dah? Ikut pakai baju apa ni? My daddy hero and mommy buyah. Dad, mommy buyah. Oh, okey. Itu nak buat apa hari ni? Daddy, biar nak pergi, biar
Ayo nak pergi tu pergi surprise tu. Surprise. Oh, Koyik ingat ke? Pergi ingat. Okey, dengar cakap Daddy nah. Koyik pergi mandi. Hmm. Mandi dulu. Lepas mandi pakai baju cantik-cantik. Okey, lepas tu kita pergi. Boleh? Boleh? Okey, go now. Okey, Okey. pergi mandi dulu. Okey? Okay. I go now. Okey. Now. Alright, go now. Bye. Okay. Okay, see you. Okay. Sonok dia, kita janji nak bawa keluar hari ni. Okey, tak mana tadi Hari-hari saya minum kopi. Memang saya ni seorang penggemar kopi lah. Hari-hari kalau setiap pagi macam ni, awal-awal pagi ni kalau tak kena kopi tu, dia rasa macam lain sikit, dia rasa pelik sikit. Boleh jadi satu hari tu akan jadi bad day. Jadi everyday mesti kena ada kopi. Kopi tu pun memang buat sendirilah, tak guna, tak tambah gula. Kopi O0. Kopi O0 gula memang tak berbual langsung lah. Pahit pun memang I boleh minum. Nescafe pun pahit macam mana pun InsyaAllah boleh minum. Tu pasal kadang-kadang kalau pergi kedai tu, bila kita minta kopi O0 tak mau gula, kadang-kadang orang tengok orang tu pelik. Dia tanya balik, betul ke bang? Betul ke pahit ni bang? Tak apa, boleh, saya boleh minum. Ya, semenjak I survive stroke ni, banyak benda kena, especially makanan, minuman lah, memang betul-betul kena jaga. Pasal kita nak mengelakkan daripada benda ni berulang balik. Okay, bila sejak I kena stroke ni, ramai orang orang datang melawat, kawan-kawan, keluarga especially datang melawat, datang menghulurkan bantuan. Memang Alhamdulillah kami sangat bersyukur lah atas segala bantuan, sokongan yang diberikan daripada ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Ramai semua, kebanyakannya nak kata semua tu adalah seorang dua tu yang lupa dengan kita kan, tapi tak apa, biasalah, itu kehidupan. Tapi kebanyakannya semuanya masih ingat kat kita, masih ingat kat kami, tolong bagi bantuan, bagi sokongan moral. Itu pun dah cukup dah, Alhamdulillah. Dan setiap kali bila orang datang melawat, bila orang datang tanya, frequently FAQ, frequently asked question, ialah macam mana boleh kena. Actually yang ni saya selalu cerita hari ni, saya cerita dekat puan-puan semua. Saya sebelum ni tak pernah ada masalah darah tinggi. Walaupun stroke ni selalu orang kaitkan dengan masalah darah tinggi, tetapi saya sebelum ni memang tak pernah ada masalah darah tinggi. Ya, saya punya darah tinggi, saya punya blood pressure BP tu sentiasa okey, normal ya. Salah satu sebab ialah mungkin kerana saya kerja kebun dulu 12 tahun saya kerja kebun, saya buat kebun. Dan bila buat kebun tu, saya bukannya duduk kat tepi macam tu je, buat tu. Tak. Saya sendiri buat kerja. Saya sendiri buat kerja dekat kebun tu. Saya sendiri transfer pokok daripada tray ke batas. Saya sendiri kadang-kadang sembuh racun. Kadang-kadang saya sendiri yang pergi membaca. Ya, benda tu saya buat sini. Pekerja pun ada, pekerja Bangladesh ada. Tapi saya sendiri juga buat. Potong sayur, saya sendiri juga buat. Tengah panas pagi, panas petang, semua tu saya pernah merasa. Ya. Dan lepas potong sayur tu terus pergi hantar market, semua tu saya buat sendiri. Jadi in short, I memang lead a very active lifestyle lah dulu. Walaupun tengok badan macam ni, tapi I maintain my active lifestyle. Hari-hari keluar peluh, makan daripada dulu makan sayur banyak. Sayur, saya sendiri tanam sayur, takkan saya tak makan sayur. Ya, orang lain makan nasi bubuh sayur kan, saya makan sayur bubuh nasi. Beza dia. Tapi nak jadi juga, ya, benda tu nak jadi. Actually bila jadi mula-mula tu terkejut lah, pasal tak macam mana boleh jadi ni. And then even the dalam beberapa appointment I dengan doktor kat hospital tu, diorang sendiri masa mula awal-awal tu diorang tak boleh nak determine macam mana boleh jadi, kenapa boleh jadi. And but lepas beberapa sesi counselling, physiotherapy, especially counselling lah, I banyak pergi counselling dengan doktor. And then they determine that ada some issue sebelum ini yang kemungkinan besar mengakibatkan stroke tu dia triggered
dia trigger stroke tu masa Januari 2020 tu. Sebenarnya ianya berpunca daripada kejadian yang berlaku 4-5 tahun sudah. 4-5 tahun sudah, yang saya rasa, yang sebenarnya saya ingat benda tu dah settle, tak jadi lagi. Tapi kesan daripada benda yang terjadi 4-5 tahun sudah tu, dia lambat, dia baru jadi masa tahun 2020 tu. Benda tu, kejadian tu berlaku probably dalam 2015, 2016, itu saya pun tak ingat. Tapi daripada itu yang puncanya, pelan-pelan benda tu, and finally dia triggered masa 2020, Januari 2020 tu. Jadi apa benda tu nanti kita akan cerita lain. Itu lagi panjang cerita dia. And then saya tambah sikit lagi lah. Lagi satu orang selalu tanya, another frequently asked question, apakah tanda-tanda dia sebelum saya kena ni. Okay, that's why saya selalu pesan kat orang, bila orang melawat, kawan-kawan, sahabat, keluarga, saya selalu pesan, ini very very important, berjaga-jaga, berhati-hati bila kita ada sakit kepala. Sakit kepala ni betul-betul kena berhati-hati. Jadi macam saya kena dulu, seminggu sebelum tu, kat belah kanan ni sakit kepala tu berdenyut-denyut, memang sakit sangat. Bila sakit tu, dia bukan macam sakit biasa, sakit berdenyut ke, sakit migraine ke, dia lain. Dia sakit tu macam, saya ibarat apa? Seorang lagi. Daddy, tadi Daddy kata adik dah siap. Daddy kata Daddy nak bawa kami pergi library. Oh, okey. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul... tak tahu. Pukul apa? 9. Sekejap. 9 suku. Adik, kalau kita pergi sekarang, Daddy tak ada kunci nak buka pagar dia. Kita kena tunggu dia buka dulu baru kita boleh pergi, ya. Okey, semua dah siap dah? Dah. Okey, pergi makan breakfast dulu. Roti dengan kaya ke, dengan peanut butter ke apa. Sekali Daddy nak siapkan sikit lagi, baru siap-siap kita pergi. Okey. Okey dah? Okey. Semua dah siap dah? Sedang pokok semua okey dah? Dah. Alright, good. Okey, pergi makan breakfast dulu. Okey. Saya janji dengan dia orang nak bawa pergi library hari ni. Library tu antara tempat yang paling dia seronok lah pergi. Sebab library desa dekat sini, ya. Library desa ni dia buku kanak-kanak banyak, buku-buku level-level dia orang banyak. And then lagi satu yang menariknya kat library ni, dia ada komputer, dia ada tab. Jadi dia orang boleh main, dia orang boleh guna komputer, dia orang boleh guna tab. And then Lego pun ada. Memang best lah library kat sini, library desa. Jadi memang seronok lah dia orang pergi kat sana tu. Sudah janji dengan dia orang nak bawa pergi sana hari ni. Okey, sekali lagi lepas habis ni I finish off sikit lagi, dan kita boleh pergi. So tadi I sambung sikit lagi lah pasal apakah tanda-tanda awal dia sebelum terjadi tu. Sebelum terjadi tu, seminggu sebelum saya kena tu, dia sakit kepala. Dia sakit kepala tu dia lain. Dia bukannya sakit kepala macam migraine, macam sakit berdenyut-denyut, macam sakit tak cukup tidur. Tu semua saya pernah rasa semua tu. Jadi tapi sakit kepala ni dia lain. Memang betul-betul lain. Saya nak ibaratkan dia punya sakit tu macam mana tau. Macam ada orang pegang otak kat dalam ni. Pegang tu, dia squeeze, dia pegang pelan-pelan, dia genggam pelan-pelan. Jadi sakit tu dia makin lama, daripada sikit dia makin bertambah, makin sakit. Dia macam seolah-olah macam orang tu tengah genggam kita punya otak itu tu, genggam kuat-kuat tu sampai dia akan jadi sakit sangat-sangat tu. Lepas pelan. Lepas tu 10 minit, lepas tu lagi pegang pelan, makin lama makin kuat. Itu sampai betul-betul tak boleh nak tahan tu. Lepas tu pelan. Macam tu, macam orang genggam otak kita kat dalam tu. Itulah rasa dia. Macam tu ibaratnya. Macam nak senangnya macam kita pegang tangan kita kan. Pegang macam ni tak ada apa. Lepas tu bila kita genggam makin sakit. Lepas tu lepas pelan-pelan. Macam tu lah. Cuba kita genggam tangan kita tu, genggam kuat-kuat bagi sakit sampai rasa sakit. Lepas tu pelan-pelan lepas. Macam tu lah. Tapi benda tu berlaku dekat dalam otak. Macam tu lah ibarat sakit dia macam mana. Jadi bila jadi sakit macam tu, seminggu sebelum kejadian, I pergi klinik dulu. Mula pergi klinik kerajaan lah yang bayar RM1 tu.
pergi tu diorang check macam standard lah, diorang check BP, lepas tu diorang check kencing manis. Okey, tak ada apa masalah. Dia kata ni of course nak kata apa dia BP tu nak kata rendah tu taklah rendah, dah umur kita pun dah 40 lebih kan. Jadi tapi bacaan tu okey lah, cantik lah, tak adalah menunjukkan sebarang masalah. Begitu juga dengan kencing manis, bacaan tu tiada masalah, bacaan tu cantik, okey. Tak ada apa-apa sebab yang boleh menjadi concern kepada doktor ketika itu yang mengatakan ada masalah apa-apa. So masa pergi klinik kerajaan tu dapatlah Panadol sepapan. Tu je. Lepas tu dia kata abang balik rehat, jangan buat apa-apa, berhenti apa, jangan pergi kerja, cuti dulu 2-3 hari ni. Kata mungkin tambah lagi, saya ingat masa tu musim panas. Kata mungkin pasal panas sangat sekarang ni, jadi rehat dulu kat rumah, jangan pergi kerja 2-3 hari. Okey, balik rumah makan Panadol. Lepas tu 2-3 hari sehari lepas makan Panadol tu lega lah, tak rasalah sakit tu. Tapi 2-3 hari lepas tu dia jadi balik keadaan yang sama, kesakitan yang sama, macam tu juga, macam orang genggam tu. Lepas tu hari tu dah pergi dah klinik kerajaan, dia kata tak ada apa. Lepas tu kali ni tak apalah, bayar duit lebih sikit, kita pergi klinik swasta yang bayar RM40 lebih tu. Dan pergi klinik tu lagi sekali check yang sama, dia check BP, dia check diabetes, and then some other checks lah dia buat lah. Kolesterol pun dia check juga. And then kali ni same thing, apa dia bagi tahu perkara yang sama. Tak ada masalah apa ni cik, apa dia bacaan okey, cantik, elok, tak ada masalah apa. Again dia bagi Panadol, dan ada beberapa ubat lain lagi lah, tambahan lagi. Suruh balik advice yang sama juga, balik rehat. Okay, lepas tu okey lah, balik rehat juga. Dan sehari 2 hari lagi lepas tu kembali balik sakit tu, tapi kali ni dia upgrade sikit. Kalau hari tu sakit kepala kan, kali ni dia akan di-effect pada mata pula. Mata tu tiba-tiba mata tu jadi kabur, seolah-olah macam pakai spek tu, apa dia, lens itu berabur kan. Jadi pandangan tu tak jelas. Saya rasa apa dia, memang kabur, pandangan tu kabur, memang tak jelas langsung. Jadi yang ni, perkara ni terjadi, pandangan kabur ni betul-betul 2 hari sebelum kena attack tu. Jadi advice saya pada tuan-puan semua, kalau rasa sakit kepala macam ni yang luar biasa, yang lain daripada yang biasa kita lalui sebelum-sebelum ni, tolonglah pergi check betul-betul. Kalau pergi klinik kata klinik bagi Panadol, klinik kata tak ada apa masalah, klinik check darah apa semua tak ada apa masalah, dan suruh bagi Panadol, suruh balik makan tidur, itu that is not the good answer lah. Itu bukannya penyelesaian dia. Check betul-betul, buat kalau ada modal, kalau ada insurans ke apa ke, pergi check betul-betul. Pastikan you dapat betul-betul you dapat betul-betul jawapan kepada persoalan tu, kenapa tiba-tiba sakit kepala macam tu. Kerana itu adalah permulaannya. Kalaulah saya buat pemeriksaan betul-betul, full check up sebelum tu, dalam seminggu sebelum tu, mungkin keadaannya berbeza. Dan kemudian satu lagi berkenaan mata yang kabur tu, yang menurut doktor, lepas jadi tu, bila saya sembang dengan doktor dalam sesi-sesi saya bersama doktor tu, dia orang kata memang itu adalah tanda besar dia yang mana tak lama lagi lah you akan kena serangan stroke. Mata kabur itu kira maknanya final stage lah. Jadi tapi kalau kita boleh tahu perkara tu lebih awal kita tahu benda macam tu, dan kemungkinan besar benda tu boleh dielakkan lagi. Jadi itu yang perkara pertama yang selalu saya advise kat semua orang, jaga-jaga, berhati-hati dengan sakit kepala ni. Kalau sakit kepala biasa-biasa tu, itu tak apalah, yang kita selalu pernah rasa tu tak apa. Ini sakit kepala yang lain macam saya kata tadi, yang betul-betul lah rasa dia macam orang genggam kita punya otak tu pelan-pelan sampai genggam betul-betul dan lepas pelan-pelan, macam diperah-perah.
Itulah saja yang boleh saya ibaratkan bagaimana sakitnya tu. Jadi rasanya dia orang pun dah tunggu, dah tak sabar-sabar lah nak pergi tu. So kita akhiri hari ini. Akhir kata, ini adalah link yang ni adalah link cerita ikhlas saya dari hati, dari kebun kecil di tepi rumah di sini. Saya menceritakan kisah-kisah saya di kebun, kisah saya survive stroke, dan kisah saya sebagai seorang OKU. Ya, semua kisah daripada hati. Dan jemput boleh baca kat sana. Dan kalau tuan-puan suka ni, boleh buat sumbangan di page tersebut juga. Dan ini adalah orang minta juga, jadi saya kena bagi jugalah. Yang ini adalah store Shopee saya. Ya, kalau tuan-puan untuk memerlukan biji benih, baja atau apa-apa kelengkapan berkebun, insya-Allah boleh dapatkan dekat store saya dalam link ini. Ya, akhir kata, semoga Allah memudahkan segala urusan dan rezeki tuan-puan sekeluarga, serta tuan-puan semua sentiasa berada dalam perlindungan Allah SWT. Terima kasih. Jumpa lagi lain kali, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.